Salam ET News, kali ini kami akan berkongsi berita mengenai pemisahan ekonomi AS daripada China di mana ia dijangka akan bertambah kukuh selepas pilihan raya. Kelakuan buruk yang diterima oleh AS membuatkan pemerintah negara Uncle Sam tersebut mengubah keseluruhan polisi terhadap komunis China. Berikut info lanjut mengenainya. Gangguan rantaian bekalan yang teruk disebabkan oleh pandemik dan imej China yang merosot dengan cepat disebabkan oleh pengendalian tidak betul terhadap virus komunis China telah memaksa AS untuk memikirkan semula dasarnya selama beberapa dekad yang lalu terhadap Beijing. Menjelang pilihan raya presiden, kedua-dua calon iaitu Presiden Donald Trump dan bekas naib Presiden Joe Biden telah berjanji untuk memberikan sokongan rantaian bekalan dan mengurangkan pergantungan terhadap China selaku pengeluar terbesar di dunia. Dalam wawancara baru-baru ini, Donald Trump mengemukakan kemungkinan pemisahan AS sepenuhnya dari China semasa penggal kedua pemerintahannya. Ia bermaksud AS memutuskan hubungan ekonomi untuk alasan nasional dan strategik. Jika mereka tidak memperlakukan kita dengan seeloknya, sudah pasti saya akan melakukannya, kata Donald Trump kepada Fox News pada 23 Ogos 2020. Dalam usaha mengurangkan ketergantungan ubat kritikal China, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Ogos untuk memastikan bahawa ubat-ubatan penting, bekalan perubatan dan peralatan dibuat di AS. Kempen Donald Trump pada 23 Ogos lalu juga mengeluarkan senarai keutamaan teras untuk penggal kedua. Salah satunya menyentuh dasar luar negeri iaitu mengakhiri pergantungan AS terhadap China bertujuan untuk mengembalikan 1 juta pekerjaan dalam sektor pembuatan. Trump mencadangkan pemberian kredit cukai dan membenarkan potongan 100% untuk perbelanjaan industri kritikal seperti farmaseutical dan robotik sebagai insentif kepada syarikat pembuatan di AS. Joe Biden selaku calon Demokrat juga berjanji untuk membawa kembali rantaian bekalan kritikal di bawah cadangan suplai Amerika. Joe bercadang untuk meningkatkan kekuatan industri dan teknologi AS dan memastikan masa depan dihasilkan di seluruh AS oleh semua rakyat tempatan. Krisis ketika pandemik menunjukkan betapa bergantungnya AS kepada China dan ianya bakal menyebabkan berakhirnya peranan AS sebagai pusat pembuatan dunia. Sebagai tindak balas terhadap persaingan global yang semakin meningkat, syarikat AS telah melakukan operasi pengeluaran mereka selama beberapa dekad, terutama ke China untuk mengurangkan perbelanjaan. Tetapi itu semua sudah berakhir, kata Willy C., Profesor Harvard Business School dan pengarang bersama buku berjudul Menghasilkan Kemakmuran, Mengapa Amerika Syarikat Memerlukan Renaissance Pembuatan. Masalahnya timbul apabila anda kehilangan pembuatan, anda akan kehilangan asas kemahiran dan industri umum, kata Willy C. kepada The Epoch Times, merujuk kepada perkongsian pengetahuan dan kemampuan di pelbagai sektor. Willy berkata itu adalah perkara utama. Jadi jika anda ingin mengembalikannya, anda harus mempelajarinya semula, walaupun ia mungkin memerlukan beberapa dekad untuk merancangkan kembali industri pembuatan. China dan Taiwan misalnya mengambil masa 30 tahun untuk mempelajari kemahiran dan memposisikan diri sebagai pemimpin dalam industri tertentu. Untuk menghidupkan semula atau memperkuat industri pembuatan AS, Willy C. percaya bahawa kerajaan perlu memberi inspirasi dan mengalakkan orang muda untuk menceburi bidang sains dan teknologi yang kritikal. Sebelum wabak ini, penyelidikan menunjukkan bahawa pembuatan AS menghadapi jurang kemahiran yang semakin meluas, menyebabkan berjuta-juta jawatan tidak terisi pada dekad berikutnya. Selain menjana semula industri pembuatan di AS, lebih banyak idea pembuatan serantau juga muncul, di mana ia dilihat dapat menguntungkan Meksiko dan Kanada. Perjanjian perdagangan baru perjanjian antara AS, Meksiko dan Kanada yang bermula 1 Julai lalu dilihat mendorong hasil pengeluaran mereka dijual ke Amerika Utara. Willy C. percaya pembuatan intensif buruh agak dekat dengan masyarakat Meksiko yang dianggap cukup kompetitif sekarang. Di samping itu, syarikat AS juga ingin memindahkan rantaian bekalan mereka dari China ke negara-negara seperti Taiwan, Thailand dan Malaysia. Tinjauan Gartner yang dilakukan pada bulan Februari dan Mac terhadap 260 syarikat yang menjadi pemimpin dalam rantaian bekalan global mendapati bahawa 33% responden telah menukar aktiviti sumber dan pembuatan dari China atau merancang untuk melakukannya dalam tempoh 2 hingga 3 tahun berikutnya.
Rupert Hammond Chambers, Presiden Majlis Perniagaan AS Taiwan percaya bahawa Taiwan dapat membantu AS untuk memisahkan diri dari China secara komersial. Taiwan berada dalam posisi yang baik untuk peranan tersebut kerana merupakan pengeluar peralatan asli untuk banyak syarikat AS termasuk Apple dan HP. Taiwan adalah destinasi utama pembuatan semikonduktor, oleh itu autonomi dan kestabilan Taiwan penting bagi pemerintah AS. Kata Rupert, walaupun tiada pakatan dua hala, perdagangan antara Taiwan dengan AS melonjak 34% antara tahun 2016 dan 2019 akibat daripada usaha memindahkan pembuatan dari China ke Taiwan. Tambah Rupert, dasar pentadbiran Donald Trump untuk memisahkan dan mengubah rantaian bekalan selari dengan minat pemerintah Taiwan untuk mengurangkan pendedahan Taiwan terhadap China. Ini telah mengakibatkan pemasukan pelaburan yang signifikan ke Taiwan. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton.